Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari bidang sirah dengan tajuk Hijrah Membawa Rahmat. Maksud hijrah, perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Faktor berlakunya hijrah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tengok hikmah di sebalik peristiwa hijrah. Agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan ajaran Islam. Keadaan ini menyebabkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Umat Islam menerima banyak ancaman dan siksaan sehingga ada di kalangan mereka dibunuh dengan kejam dan dipulaukan serta mereka banyak menerima fitnah, cacian dan penghinaan. Disebabkan kehidupan mereka sangat memeritkan, lalu Allah memberi kebenaran supaya umat Islam bersegera hijrah. Manakala pelawaan masyarakat Madinah juga merupakan faktor utama, Nabi Muhammad memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Mereka berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah. Baiklah, mari kita sama-sama melihat peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi Muhammad berhijrah setelah mendapat perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Abu Bakar dan membuat perancangan yang rapi dan tersusun. Nabi Muhammad memberi tugasan kepada setiap individu-individu yang terlibat agar perjalanan ke Madinah berjalan dengan lancar. Abdullah bin Uraikid, seorang musyrik yang diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar yang jarang dilalui oleh kebanyakan orang ramai. Tujuannya adalah untuk mengaburi pihak musuh dan mengelakkan dijejaki mereka. Yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar ditugaskan memberi maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di Gua Sur. Tujuannya adalah mengetahui pergerakan musuh dari masa ke semasa. Yang ketiga, Asma bin Abu Bakar ditugaskan menghantar makanan. Tujuannya untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Yang terakhir, Amir bin Fuhairah ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Tujuannya adalah untuk mengelakkan dijejaki musuh, memastikan bekalan minuman mencukupi. Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Talib tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Tujuannya untuk mengelirukan pihak musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh.
Musyrikin Mekah terus mencari Nabi Muhammad di Mekah dan di luar kota Mekah. Mereka menjanjikan tawaran yang lumayan sekiranya berjaya menangkap baginda. Nabi Muhammad dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Thur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrikin yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar meneruskan perjalanan hijrah ke Madinah. Sebagai rumusan atau kesimpulan yang boleh kita buat, kita mestilah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola dan contoh tauladan. Contohnya apa yang Ustazah sebut tadi, sebelum kita melakukan sesuatu dan bertindak sesuatu, mesti ada perancangan yang teratur. Mesti ada strategi. Okey, baiklah. Sekian dulu untuk video kali ini. Sehingga bertemu lagi di lain video.